أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 13. Muka surat 13, baris atas sekali. Surat 13 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Huraian yang kelima pada menyatakan, menerangkan ilmu usuluddin. Ini masuk kepada maudhu' pembicaraan hak berkaitan dengan iman, yang mana pembicaraan kitab Al-Misbahul Munir adalah pembicaraan berkaitan dengan iman. Jadi masuk kepada pembicaraan iman, pembicaraan ilmu usuluddin. Usul dia jamak daripada aslin. Usul itu dia jamak. Usuluddin dipanggil umbi, tapak agama. Maka ilmu yang berpembicaraan berkaitan dengan iman, di antara nama yang masyhurnya adalah nama ilmu usuluddin. Itu nama masyhur. Nama ilmu tauhid, nama ilmu kalam, ilmu aqidah, ilmu iman. Tapi nama yang masyhurnya ilmu usuluddin ke ilmu tauhid yang paling masyhur. Ilmu usuluddin ke ilmu tauhid. Kalau kita belajar kok kapung ni ilmu tauhid. Kalau orang ngaji universiti, dia tak ada dah jurusan tauhid, jurusan usuluddin ya. Kan ada jurusan tauhid, jurusan usuluddin lah. Orang sekolah mungkin nama masyhurnya usuluddin. Kalau kita biasa kok kapung ni ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid. Apa dia tauhid? Tauhid tu wahdaniyah lah. Wahdaniyah, satu daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Satu daripada 20. Wahdaniyah, tiba-tiba ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, malaikat, kitab, hari kesudahan. Ilmu ni dia panggil ilmu tauhid benar. Sebab apa? Sebab asasnya adalah tauhid. Asas dia wahdaniyah. Jadi sifat 20 dimulai dengan wujud, qidam, baqa. Wahdaniyah susunan di nombor 6. Tapi asasnya adalah wahdaniyah. Asasnya adalah wahdaniyah. Allah ada yang tidak ada permulaannya, mari daripada asasnya wahdaniyah. Allah Tuhan yang esa, maka ada Allah Tuhan yang esa, pastilah tidak ada permulaan. Sebab Tuhan yang esa adanya baharu, Tuhan yang lain tidak ada. Jadi macam mana nak ada Tuhan yang asal tak ada ni? Tuhan lain yang mengadakan, yang buat. Sekarang ni Allah Tuhan yang esa,
Tiba-tiba Tuhan yang Esa ada tapi baharu. Lepas tu sebelum tu tiada. Tuhan yang lain tidak ada. Jadi macam mana Tuhan yang asalnya tiada nak jadi ada? Sebab tiada Tuhan yang lain yang mengadakan. Apabila Allah Tuhan yang Esa, pastilah ada, tidak ada permulaan. Ini asal dia. Wahdaniyah. Atau nama ilmu tauhid. Yang mari daripada zahirnya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu zahir. La ilaha illallah tu kalimatut tauhid dipanggil. Kalimah yang mengesakan Allah. La ilaha illallah. Jadi besarnya tauhid ni ilmu tauhid. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kejap molek situ. Sebaliknya mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak ada bahagian agama. Tak ada bahagian agama. Jadi antara ilmu yang masyhur ilmu tauhid, betul-betul mengesakan Allah. Ini bicara permulaan agama sampai kepada kemuncak ketinggian agama. Pembicaraan pun esa juga. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat. Itu bicara bab maqam aulia. Mana kita bicara permulaan ni, mengenal Allah pun asalnya keesaan. Sampai ke kemuncak agama, bicara pun keesaan. Tapi kita wahdaniyah, keesaan pegangan. Kalau wahdaniyah pergi pada wahdatul af'al, itu maqam fana, maqam aulia. Itu bicara bab maqam. Tapi nak ceritanya, permulaan adalah keesaan tauhid, kemuncak ni pun keesaan tauhid. Dia panggil tauhid 4. Yang kita ni tauhid 3. Tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'al. Kemuncak tu dia panggil tauhid 4. Bermula daripada wahdatul af'al, permulaan maqam fana, permulaan maqam aulia, wahdatul asma, wahdatul sifah, sampai kemuncaknya wahdatul zat. Itu tauhid 4 dia panggil. Tapi nak ceritanya, permulaan pun asasnya tauhid, kemuncak pun asasnya tauhid, ilmunya dinamakan ilmu tauhid. Selain daripada ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, umbi agama. Ilmu usuluddin ni tak ada agama. Sembahyang, puasa, itu dia panggil furu'uddin. Ta'at zahir, ta'at batin, dipanggil furu'uddin, cabang agama. Kemudian cabang agama ni yang paling besarnya adalah sembahyang. Sembahyang imaduddin, tiang agama. Tapi yang kita bicara sekarang usuluddin, tapak agama. Usuluddin tapak agama ni tak beres, tak ada tiang agama. Sembahyang banyak mana pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama ilmu tauhid kena faham molek. Nama ilmu usuluddin kena faham molek. Ilmu tauhid mengesakan Allah. Ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Tak ada tapak, tak ada agama. Sembahyang, puasa, zakat, haji tidak ada tanpa ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Pada ni. Kalau ni hak permulaan. Yang mana dalam pembicaraan bab ilmu usuluddin dengan ilmu furu'uddin ni dia tidak selevel, tidak seiring. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu furu'uddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf seiring. Itu furu'uddin. Ta'at zahir, ta'at batin, pelihara dengan zahir, pelihara dengan batin, itu seiring. Itu dipanggil furu'uddin. Adapun hak usuluddin ni, ini level lain. Ini level lain. Ini tak seiring. Hak ni alladzina amanu. Furu'uddin, fiqh tasawuf pergi kepada wa amilus solihat. Wa amilus solihat fiqh tasawuf seiring. Tapi alladzina amanu tidak seiring. Ilmu usuluddin tidak seiring. Ada ni. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab taubah, dia letak yang pertama taubah daripada dosa usuluddin, yang kedua Allah taubah kepada dosa furu'uddin.
Dosa usuluddinnya apa? Pegangan yang kapi. Dosa usuluddinnya mana? Pegangan yang bid'ah atau Imam Ghazali. Walau beda pada dosa furu'uddin, dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa dengan anak Adam, dosa riak, ujub, takabur, hasad. Itu dibagi pada dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Yang pertama dosa usul agama dalam kitab Minhaj. Yang pertama dipecah dua, dosa usuluddin Imam Ghazali pecah dua dalam kitab Minhajul Abidin. Satunya dosa usuluddin bertabah dari pegangan yang kapi. Yang kedua dosa usuluddin bertabah daripada pegangan yang bid'ah. Itu antara usuluddin dengan furu'uddin. Jadi nama ilmu ni ambil faham molek. Sama ada letak nama ilmu tauhid, kena faham molek tauhid, ataupun letak nama ilmu usuluddin, ilmu umbi tapak agama. Bermula, permulaan dan umbi atau asas. Itu terjemahan pada usul belaka tu. Bermula, permulaan dan umbi, tunjang atau asas. Asas ni bukan bahasa Malaysia. Asas ni bahasa Arab. Tapi kita pun bahasa kita jadi asas jugalah. Asas. Permulaan dan umbi, tunjang atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Tuntut ni sebagai tuntutan yang putus. Tuntutan yang putus yang dinamakan dia akan tuntutan putus itu dengan fardu ain ialah atau khabar daripada bermula, permulaan dan umbi atau asas. Ialah mengenal ia tiap-tiap mukallaf akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, rasul utusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni permulaan, umbi, tunjang, tapak, asas panggil tapak tau. Asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, tuntutan yang wajib. Dahulu bicara dah. Tuntutan ni ada dua, tuntutan putus, tuntutan yang longgar. Tuntutan putus wajib, tuntutan longgar sunat. Larangan putus haram, larangan longgar makruh. Satu laginya apa ni? Dibiarkan, dilok. Lok kau pandai. Buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Itu haru. Dulu kan bicara hukum 5 tu kan. Wajib, sunat, haru, haram, makruh. Jadi hak wajibnya tuntutan yang putus. Hak sunat tuntutan yang longgar. Hak ni permulaan ni. Permulaan. Umbi, asas bagi segala perkara dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Tuntut atas tiap-tiap ni kita faham dah, fardu ain lah tiap-tiap ni. Sebagai tuntutan yang putus. Jadi nama akan dia akan tuntutan yang putus tu dengan fardu ain. Apa aini? Ain. Atas seorang. Ain, fardu ain. Fardu kifayah. Yang mana satu-satu kawasan seorang yang mengetahui, maka memadalah orang lain dengan bahawa tidak berdosa. Atau ada pun fardu kifayah tu yang diketahui, yang diamal, yang mengetahui yang amal saja boleh pahala. Tetapi yang lain yang tidak mengetahui, tidak beramal, cuma tidak berdosa. Itu fardu kifayah, fardu kifai. Adapun fardu ain atas individu. Tiap mukallaf. Tapi tuntutan ni permulaan. Umbi, asas. Sembahyang tuntutan yang putus juga. Puasa tuntutan yang putus juga. Itu bukan permulaan, itu bukan umbi, itu bukan asas, itu adalah furu', cabang. Akhir zaman cabang ni hak duduk pentingnya. Hak permulaan, hak umbi, hak asas tuntutan agama, ni tidak diambil berat. Tuntutan
yang putus, semayang puasa. Itu tuntutan furu' cabang, bukan usul, bukan umbi, bukan tunjang, bukan asas. Ini permulaan, umbi, asas. Segala perkara yang dituntut atas tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang dinamakan dia akan tuntutan yang putus tu dengan fardu ain, ialah khabar dia mengenal tiap-tiap mukallaf akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini permulaan agama. Dia permulaan agama mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah. Bolehlah kepada mengenal Rasul. Permulaan agama kita mengenal Allah Ta'ala. Tapi nak mengenal Allah, kena kenal yang bawa kita kepada mengenal akan Allah. Yang bawa kita kepada mengenal akan Allah adalah Rasul. Maka wajib juga mengenal Rasul sebagai permulaan. Ada ni. Mengenal Allah yang menjadi permulaan. Mengenal Rasul ni sebab Rasul lah yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi permulaan, umbi, asasnya mengenal tiap-tiap mukallaf akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian didatangkan apa makna mengenal, makrifah. Ma'rifatullah, apa makna ma'rifatullah, permulaan agama ni. Dia kena satu-satu ni. Hak ma'rifatullah lah. Hak mana hak permulaan agama, mana hak kemuncak agama. Ni kadang-kadang antara permulaan agama dengan kemuncak agama yang kita bicara tauhid tadi tu kan. Tauhid permulaan agama, tauhid 3. Tauhid kemuncak agama, tauhid 4. Ni pun kadang-kadang dicampur aduk, ni punah gana. Ni kena faham oleh orang kitab ni. Dia akan cerita apakah makna mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni hak perkara itu atas tiap-tiap mukallaf, atas kita. Hak permulaannya mengenal Allah, mengenal Rasul. Dan hak ni jugalah yang menjadi permulaan yang wajib atas kita sebagai ibu bapa, ajar anak-anak kita. Yang pertama, ajar kenal Allah, kenal Rasul. Bukan ajar semayang, bukan ajar puasa, bukan ajar baca Quran. Ajar semayang hak perintah Nabi yang umur 7 tahun. Ajar mengenal Allah dan Rasul sebelum 7 tahun. Mana anak tu 5 tahun, 6 tahun tu agak cerdas, cerdik, sudah mula ajar. Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Cerita dah. Allah Ta'ala Maha kuasa. Allah melihat segala-gala perkara yang berlaku. Mana cerita dah. Bukan letak 7 tahun. 7 tahun tu semayang puasa. Semayang 7 tahun tu. Puasa hanya kias sahaja. Tapi hak permulaannya ajar kenal Allah, kenal Rasul. Tu permulaan. Kemudian ajar untuk memastikan sah ke-6 rukun iman. Barulah pergi pada ajar semayang, ajar puasa, ajar baca Quran. Ni kadang-kadang kita ibu bapa yang sendiri pun tidak ada permulaan agama, yang ada hanyalah semayang. Jadi anak-anak cucu kemudian hanya tekan semayang saja. Mengenal Allah, mengenal Rasul, untuk memastikan sah ke-6 rukun iman tidak dititik beratkan. Sebab mak ayah tu sendiri tidak ada agama. Tak ada agama macam mana semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Tak ada agama sebab tak ada permulaan. Tak ada umbi, tak ada asas, tak ada agama. Nampak beragama lah. Keluarga dia bagus, semayang puasa tak pernah tinggal. Ni permulaan agama ni. Mengenal Allah, mengenal Rasul ni, pergi kepada aqaidul iman yang 50 tu. Huraian dia macam mana, tafsir dia macam mana. Itu permulaan tu. Ada ni. Tak ada tu, tak ada. Ibu bapa yang tidak beragama,
Anak-anak pun dia tidak bawa jalan agama yang sebenar, hanya agama pada zahir sahaja. Memang semayang tak pernah tinggal, tapi akidah tak pernah peduli. Ilmu sifat 20 tak pernah peduli. Ngapa masa budak-budak je wujud kidang bakar, tunggak-tunggik lah semayangnya, tapi tak ada agama. Sebab apa? Ini permulaan umbi asas agama. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kenal Allah, kenal Rasul, pergi pula kepada untuk mengesahkan keenam rukun iman. Yang mana hak kita selalu dengar kan, agama akhir zaman hanya tinggal pada masjid, binaan cantik-cantik, hanya tinggal agama pada zahir. Tapi ada agama ke tak? Tidak ada. Bila tidak ada agama, maka tak akan selamatlah dunia dan akhirah. Sebab dahulu di huraian yang pertama, apa dia agama? Apa dia kepentingan agama? Agama inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Jadi nak selamat dunia, agama inilah dia ada permulaan dia, ada umbi dia, iaitu hak berkaitan dengan iman. Ini permulaan mengenal Allah, mengenal Rasul, aqaidul iman yang 50. Bahawa ada agama, barulah pergi kepada furu' cabang-cabang agama yang lain. Orang yang belajar kemudian aqaidul iman yang 50 ni, barulah menyadari pegangannya salah, pegangannya terpesong, yang mana tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, tak ada agama. Bila agamanya bermula daripada ada permulaan, bertaubah daripada pegangan salah, barulah pergi pada permulaan, barulah bermula beragama. Ni kena tak molek ni. Yang tak molek, tak faham agama, tak kenal agama, tinggal permulaan umbi asas. Ajar pekoh tinggi mana pun, ajar tasawuf tinggi mana pun, kalau permulaan umbi asas tidak dititik beratkan, dia tak faham agama. Dia bijak pekoh, itu furung agama. Dia nak bijak yang pertamanya, permulaan umbi ni. Hak ni hak bijak mula-mula. Hak kitanya setakat beriman sendiri, beramal soleh sendiri, beramal soleh pekoh tasawuf. Orang mengajar pula, kalau dia bijak pekoh, dia pasti bijak tauhid. Sebab tauhid ilmu yang permulaan. Tauhid ilmu yang permulaan. Orang bijak pekoh tasawuf, pasti dia bijak ilmu permulaan, iaitu ilmu tauhid. Kalau hak belajar sungguh ni, hak belajar betul dengan garis. Oh bijak pekoh, orang bijak pekoh pasti bijak tauhid. Sebab itu hak permulaan. Ini orang yang nak menyampaikan agama, faham tak agama? Yang nak menyampaikan agama. Kalau orang yang menyampaikan agama pun tak faham agama, yang nak belajar, nak mengikuti ilmu agama macam mana, yang mengajar pun tak faham agama. Permulaan umbi asas ini, mengenal Allah, mengenal Rasul. Ni atas kita. Kita anak kita pun hak ni permulaan. Kita dikurniakan ilmu oleh Allah. Kita nak menunaikan amal tanggungjawab kita dengan ilmu. Ni ilmu permulaan. Ini ilmu umbi asas. Kita diberi ilmu oleh Allah. Kurniaan daripada Allah. Itu satu amanah yang besar. Kita nak menunaikan amanah, kita kena ajar ni ilmu yang permulaan umbi asas, mengenal Allah dan mengenal akan Rasul. Dan dikendaki mengenal itu, apa dia makrifah. Permulaan agama mengenal Allah. Apa dia mengenal Allah? Kita sebut mengenal Allah ni kurang tau. Kita sebut makrifah baru jadi apa? Oh kena makrifah, makrifatullah, kenal Allah. Kita kena dengan makrifah. Dan dikendaki dengan mengenal itu mengetahui. Dia mengenal satu, mengetahui satu,
mengenal lain, mengetahui lain. Mengenal arafa ya'rifu ma'rifatan, mengetahui alima ya'lamu ilman lain, mengenal ma'rifah lain, mengetahui ilmu lain, perkataan yang lain-lain. Tapi dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, mengenal, mengetahui dipanggil lapah yang muradif. Apa lapah muradif? Dua lapah yang berlainan perkataan tetapi bersuatu makna yang sama. Mengenal, makrifah, makna yang sama. Ini ilmu tauhid ni. Ini ilmu tauhid. Adapun mengetahui ilmu fiqh lain. Kan ilmu fiqh kan? Kita nak sembahyang, di antara syaratnya mengetahui masuk waktu sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang mengetahui kaifiah sembahyang. Fiqh kan? Syarat sah sembahyang mengetahui ilmu lah, mengetahui masuk waktu, mengetahui kaifiah sembahyang. Itu ilmu fiqh. Tapi ilmu fiqh mengetahui ni tak syarat yakin, memada dengan zon. Tu mengetahui dalam fiqh. Hak ni mengetahui dalam ilmu usuluddin. Mengetahui adalah sama makna dengan mengenal. Mengetahui serta mengaku putus dalam hati. Ini yakin. Mengaku putus dalam hati. Mengetahui serta mengaku putus di hati. Ini dikena yakin. Ini mengetahui dalam ilmu usuluddin. Mengetahui dalam ilmu fiqh, yakin memada dengan zon. Dalam pandang zon, mengetahui masuk waktu semayang. Kalau maghrib tadi kena tengoklah matahari tenggelam, huruf. Mana-mana masjid sama je. Tak bila nak bang, dia tak tengok matahari tenggelam, dia tengok takwim, tengok jarum jam. Itu bukan panggil yakin, itu panggil zan, memada. Zan dia panggil. Mana kuat sebelah masuk waktu 90% ke 99% ke, dia panggil zan. Kalau 9% dia panggil ghalabatuz zan. Mana apa? Berat sebelah zan. Dekat-dekat nak yakin. Yakin dah 100%. Yakin, mengetahui dengan yakin akan masuk waktu sembahyang maghrib tadi, kena tengoklah matahari yang tenggelam. Ada ni. Isyak nanti pula kena tengoklah. Matahari tenggelam, dia jadi merah di kaki langit, jadi kuning di kaki langit, jadi putih di kaki langit, cerah, akhirnya gelap. Barulah bicara berkaitan dengan masuk waktu isyak. Pun tidak juga. Mana Tuk Bilal, mana masjid sama je. Dia tengok kepada takwim. Tengok kepada hak. Masjid dia pun ada. Tengok pada hak tu lah. Hak tulis di skrin tu. Itu dia panggil zon, bukan yakin. Itu fiqh, memada. Kalau nak yakin, subuh kena tengok fajar siddiq keluar. Zuhur, asar kena tengok bayang. Tak pandai kita kadang-kadang nak tengok hak asal. Hanya tengok takwim, dipanggil zan. Itu mengetahui dalam fiqh. Ni dah ni. Ini mengetahui dalam ilmu usuluddin, satu makna dengan mengenal. Satu makna dengan mengenal. Dan dikira mengenal itu mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara, segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak. Dan tentu tidak tu atau pada tentu sungguh. Dan tentu tidak, yakni mengetahui serta mengaku dalam hati seseorang tiap-tiap mukallaf dengan tentu tidak segala perkara, segala sifat yang mustahil atas Allah taala. Dan segala yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui serta mengaku putus ni makrifah,
serta dalil-dalilnya. Ini makna mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan Allah dan Rasul, mengetahui dan mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara, segala sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian bawah tu Rasul pula, lepas tu sifat mustahil, sifat aruf, itulah dipanggil mengetahui dan mengenal akan aqaidul iman yang 50 secara tafsil. Ni dalam kitab ni lah dia letak makna mengenal seumpama ni. Dia kalau dalam kitab-kitab yang lain, mengenal ni adalah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Tiga. Dia panggil 3 rukun makrifah. 3 rukun makrifah. Dia panggil 3 komponen makrifah. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. 3 rukun. Ini makrifah permulaan agama. Yang pertama, jazam. Apa jazam? Putus di hati. Jazam, putus di hati, yakin di hati 100%. Itu yang pertama. Al-mutabiqu lil haqqi. Kemudian bertepatan muwafaqah dengan yang sebenar. Kalau tidak bertepatan dengan yang sebenar, tak panggil makrifah. Orang kafir dia jazam juga dengan Tuhan kafir dia tu, sanggup mati dengan Tuhan kafir dia tu. Itu makrifah? Tidak, sebab tidak al-mutabiqu lil haqqi, tidak muwafaqah bertepatan dengan sebenar. Itu orang kafir. Sama juga dengan orang Islam. Jazam di akidah ni bertepatan dengan sebenar. Bertepatan dengan sebenar. Nak bertepatan sebenar itulah balik kepada ilmu. Jazam di hati, putu di hati, berpegang daripada balik. Contoh. Perkara jahat bukan qada al-mutabiqu lil haqqi ke tidak tu? Bertepatan sebenar ke tak? Tidak, salah gitu. Tu tak ada makrifah dah. Jazam putu di hati, yakin di hati, beretikad di hati. Perkara jahat bukan qada. Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Tak ada makrifah tu. Sebab apa? Sebab tidak bertepatan muwafaqah dengan yang sebenar. Ada ni. Nak bertepatan sebenar itulah balik kepada ilmu. Itu dia makrifah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi. Kemudian an dalilin. Jazam tadi itu bertepatan muwafaqah dengan sebenar tadi itu terbit hasil daripada dalil. Kena ada dalil. Tapi yang menjadi rukun asas makrifah 2 je lah. Jazam bertepatan sebenar, andalilin ni untuk dapat kesempurnaan makrifah. Sebab kalau tak ada dalil, makrifah sah tapi berdosa. Jadi hak rukun yang betul-betulnya 2. Jazam putus dengan al-mutabiqu lil haqqi. Itu hak rukun makrifah sungguhnya. Kalau tak jazam, percaya setakat 99%, tak sah lagi makrifah, tak sah lagi iman. Jadi kena jazam putus 100%. Pegangan ni. Kemudian al-mutabiqu lil haqqi. Hatu bertepatan muwafaqah dengan sebenar. Tiba-tiba tak muwafaqah dengan sebenar. Hatu tak ada makrifah. Ada kedua-dua. Andalilin, tak ada dalil. Dia tak mari dia dalil. Maka makrifahnya tidak berdosa. Makrifahnya sah tapi berdosa atas pandangan muktamad. Tapi disebut sebagai 3 rukun makrifah. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Nak bertepatan sebenar tu. Jazam di hati pegang macam tadi lah. Itulah pegangan selama-lama. Takkanlah orang semua berhala qada. Takkanlah orang merompok, orang mencuri, orang berzina, orang minum arak, orang berjudi.
takkanlah qada qadar. Lepas tu jazam di hati ianya macam mana? Hak dia, hak hamba sendiri tidak bertepatan dengan sebenar, tak ada makrifah. Tak ada makrifah. Ni nak kena betul molek. Pernah masuk dalam FB. Kecurangan. Adakah takdir Allah ataupun tidak? Seramai-ramai jawab tu tak ada takdir Allah. Seorang je masuk takdir Allah. Oh, kecoh pula nah. Dia mari persoalan kita, orang tak tanya dah. Kecurangan. Dia adalah isu semasa tu. Pak mana curang tu adalah curang suami ke, curang isteri, tak kira lah. Maka timbul kecurangan tu takdir Allah ataupun bukan. Banyaknya bukanlah. Curang tu benda buruk, benda jahat. Takkan hak mari Tuhan juga. Ada orang selik. Takdir Allah, kena balung pula kawan tu. Mana mungkin orang kata qada Allah. Sedap gitu. Curang qada Allah. Mana ada qada Allah? Marah orang lain marah pula. Ni. Ni tak ada makrifah belaka ni. Tak ada makrifah belaka. Bab qada qadar ni masuk di bawah beriman dengan Allah. Bab qada qadar ni masuk di bawah sifat 20. Kudrah, iradah, ilmu. Tak ada tu ke tak ada lah. Tapi tengok dalam tu takutlah. Takut tengok dalam tu. Allah kata. Begitu pemahaman orang mak. Nak bertepatan dengan sebenar tu. Jazam. Nak bertepatan dengan sebenar. Kemudian terbit daripada dalil. Itu dia panggil rukun makrifah. Cuma hak kitab ni dia bicara lagi kok lain. Lebih kurang lah. Dia kena dengan makrifah itu mengetahui serta mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf. Ni jazam ni. Dengan tentu sungguh segala perkara, segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tentu sungguh Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah esa, Allah kuasa. Ni aqaidul iman yang 50. Pegang akan hukum tu. Tentu sungguh perkara, yakni sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan segala yang haruh bagi Allah Ta'ala, dan segala yang haruh koma situ harus bagi Allah Ta'ala. Segala perkara, segala sifat yang wajib bagi Allah, segala perkara, segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan segala yang harus, segala yang haruh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil apa tu? Kita berpegang akan hukum. Mana hukum dia? Sifat wajib tentu sungguh bagi Allah. Sifat mustahil tentu tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita mengenal Allah ni. Aqaidul iman yang 50. Sifat mustahil pegang macam mana? Tentu tidak sama sekali. Tiada Allah, tentu tidak. Baharu Allah, tentu tidak. Binasa Allah, tentu tidak. Serupa Allah akan segala perkara yang baru, tentu tidak. Ni pegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Sifat wajib pada akal. Sifat mustahil pada akal. Sekarang kita pergi kepada mengenal Allah. Mengenal Allah ni hukum syarak. Permulaan agama, umbi agama, asas agama. Ini pergi pada hukum syarak. Sifat wajib pada akal. Sifat mustahil pada akal. Yang kita nak ni kepada permulaan kewajipan syarak. Permulaan kewajipan fardu ain. Mana? Mengaku putus di hati tentu sungguh. Sifat yang wajib bagi Allah. Berpegang di hatinya, mengaku putus di hati tentu tidak sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil itu mustahil pada akal. Ini kita pegang ni, tentu tidak. Berbilang Allah Ta'ala pada zat, sifat, perbuatan, tentu tidak. Lemah Allah Ta'ala, tentu tidak. Lemah Allah Ta'ala ni macam mana? Ada satu perkara yang berlaku.
Sekecil perkara sekalipun yang bukan perbuatan Allah, lemah Allah seumpama tentu tidak. Ini mengenal Allah ni. Dua lapis ni. Sifat wajib satu, sifat mustahil satu. Apabila kuasa tu sifat wajib, lemah sifat mustahil lah. Sifat wajib kena molek, kena tafsir molek. Sifat mustahil kena tafsir molek. Sifat wajib kudrah kena tafsir molek. Apa makna kudrah? Sifat mustahil ajzun, lemah. Apa makna lemah? Kena tafsir molek. Makna kudrah ni semua yang berlaku perbuatan Allah belaka. Itu makna kudrah. Makna lemah ni ada perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Walaupun satu perkara lemah. Faham dah kita kuasa ni hak Tuhan belaka. Lemah ni kalau ada satu perkara yang berlaku yang bukan mari dia perbuatan Allah, lemah. Kita faham boleh dah sifat wajib, sifat mustahil. Kita pegang dua lapis ni. Yang pertama, tentu sungguh Allah kuasa dengan bahawa yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat lemah ni pula ada satu yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, tentu tidak sama sekali. Allah bersifat lemah dengan bahawa tentu tidak sama sekali ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Ni dua lapis kena molek. Dua lapis ni kena molek. Sifat wajib kena tafsir perici molek. Sifat mustahil kalau kita kira tula dah dua ni. Macam hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan dengan berbilang pada perbuatan, hak tula dah. Keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Kalau ada satu perbuatan yang bukan perbuatan Allah, hak tu dipanggil apa tu? Berbilang pada perbuatan. Hak wajib pegang tentu sungguh, hak mustahil berbilang pada perbuatan tentu tidak sama sekali. Dia kena gitu. Ada ni. Tapi kena tafsir molek lah ni. Ini permulaan agama ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak mengaku tentu sungguh di hati sifat wajib ni, kena perici molek sifat wajib. Kita nak mengaku putus di hati tentu tidak sifat mustahil, kena molek sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai permulaan agama. Ini hak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengaku putus di hati tentu sungguh segala sifat yang wajib, tentu tidak segala sifat mustahil ni, serta dalil-dalilnya. Ni dipanggil rukun ma'rifah. Gitu. Kemudian barulah pergi pula kepada mengenal akan Rasul sebagai permulaan agama. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala sifat yang wajib bagi Rasul serta dalilnya, tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. Ini pergi pula kepada mengenal akan Rasul. Ini mengenal permulaan agama. Mengenal dengan ilmu pengetahuan. Adapun mengenal kemuncak agama, itu mengenal makrifah khasah, itu mengenal dengan nur. Itu hak bicara kita tahu hakikat makrifatullah, arif billah tu kan. Al-arif billah. Arif billah ni bukan permulaan agama. Arif billah ni sampai ke makrifah khasah, makrifah aulia. Itu kena beza pula tu antara makrifah permulaan agama dengan makrifah kemuncak agama. Terutama pada masa sekarang, makrifah permulaan agama fardu ain tak beres-beres pun diajar kita tasawuf haqiqah, kita hikam, kita adurun nafi, al-manhalus safi, tanwirul qulub, kasbul asrar. Ini semua kita tasawuf haqiqah yang membicarakan makrifah khasah, makrifah aulia, makrifah kemuncak agama. Jadi mulai dengan wahdatul af'al, maqam fana, maqam aulia. Tiba-tiba
makrifah pula agama tak beres, dia ambil makrifah hak tinggi, dia campur aduk antara makrifah permula agama untuk sah iman dengan makrifah kemuncak agama orang yang muqarrabin, para aulia. Dia tak boleh nak beza antara makrifah pula agama dengan makrifah kemuncak agama. Hak tu kena perici pula sekarang ni. Kena perici. Sebab sekarang ni orang gemar kepada ilmu-ilmu yang tasawuf tinggi-tinggi, tasawuf yang dalam-dalam. Orang yang bawa tasawuf tu sendiri di tempat yang mana makrifah fardhu ain pun tak beres, fiqh tasawuf fardhu ain pun tak beres, dia ajar makrifah hak tinggi. Itu bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Kalau guru yang mursyid, dia tahu nak letak ilmu ni, ilmu tinggi ni. Kalau kita cakap ilmu dunia, hak taraf universiti lah kita kata. Tahu kan nak ngajar di sekolah rendah. Kalau rendah nak ngajar ilmu tinggi ya. Ilmu tinggi sebenar. Tapi tak pandang layak budak kalau rendah. Maknanya kalaulah tahap kita ni, tahap fardhu ain tak lepas, tahap tadika, tak sekolah rendah lah kita letak. Tadika rendah sangat. Tak sekolah rendah, tak lepas. Bukan dia ajar ilmu sekolah menengah. Ilmu hak universiti ya. Universiti itu yang mengajar profesor, bukan doktor biasa. Yang belajar pula pelajar yang terpilih. Itu perumpamaan dia. Dia ajar ilmu universiti kepada budak sekolah rendah. Kita kata macam mana? Bukan guru betul tu mengarut sama juga. Dia ajar ilmu tasawuf tinggi-tinggi kepada hak syariat pun tak lepas. Itu bukan guru yang sebenar. Boleh nilai lah dah. Kita nak cerita panjang, nak usul periksa, satu hal pula boleh tengok dia letak mana. Kitab hikam dia letak mana, kitab Ulul Nafis dia letak mana. Itu bicara hak makrifah aulia. Yang kita bicara sekarang adalah makrifah mengenal Allah permulaan agama. Ni makrifah dengan ilmu. Hak makrifah aulia dia tu makrifah dengan nur, makrifah dengan cahaya, mengenal Allah. Hak mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah, mengenal Rasul, pergi kepada mengetahui dan berpegang segala hukum bagi sifat Rasul. Demikian juga mengetahui serta mengaku dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul serta ngedalil-dalilnya. Ini pergi pada mengenal akan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.